Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan persilakan Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rauf, Penolong PPD Sektor Pembelajaran Pendidikan Khas PPD Melaka Tengah untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan sesi 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Malik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Salam Malaysia Madani, salam Melaka Semaju Jaya, rakyat bahagia Megami Dunia. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam JPN Melaka, Jenama Kerajaan Nombor 1, PPD Melaka Tengah, Jenama Kerajaan Nombor 1. PPD Melaka Tengah, peneraju pendidikan dinamik merealisasikan transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Salimi bin Cik Muhammad Cik Man, Guru Besar SP Malim. Yang berusaha Puan Amalia binti Muhammad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Musaimah binti Muhammad, GBK Hal Erwan Murid. Yang berusaha NYDP PIBG SK Malim, Encik Muhammad Azri Shah bin Muhammad Kamal. Yang berusaha Puan Rosita binti Abdul Ghani, pengurusi PIBK SK Malim, dan Puan Eza Noni binti Hazri, Jawatan Kuasa PIBG SK Malim. Dan tak lupa juga kepada semua guru-guru, ibu bapa yang hadir dan anak-anak yang kita akan raikan pada pagi ini. Cikgu Abu Sama belum ada Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya bila baca secara ni, dia nampak macam formal sikit sebab saya tak biasa dengan majlis yang agak formal. Saya lebih suka santai, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang Tuan Guru Besar Encik Salimi bin Cik Mat tadi, sebelum tu terima kasih kepada pengurusi majlis atas ucapan dan juga penghargaan yang dibacakan tadi. Saya kenal Cik Zulkarnain ini dah lama sebab dia ni guru pendidikan khas di bawah saya, dan dia ni memang terkenal di peringkat Jabatan Pendidikan Melaka sebagai pengurusi majlis. Tahniahlah kepada SK Malim kerana dapat guru yang berkaliber seperti ini, dan saya dipahamkan dia juga dia banyak terlibat dengan program inovasi dalam pendidikan. Okey, jadi untuk makluman cikgu-cikgu, sebenarnya saya sebelum ni saya juga mendapat jemputan daripada sekolah-sekolah lain untuk perasmian majlis graduasi dan apresiasi seperti ini. Tetapi disebabkan saya adalah sekolah seranta di SK Malim, jadi saya terpaksa tolaklah jemputan-jemputan yang daripada sekolah-sekolah lain yang diadakan pada hari dan masa yang sama juga pada hari ini. Dan dalam masa yang sama juga, seperti juga Tuan Guru Besar, saya juga pernah mengajar di SK Malim lebih kurang 21 tahun yang lalu. Saya mengajar buat kali pertama saya di sini iaitu pada tahun 2002. Tetapi malangnya saya agak sekejap, kemudian saya digerakkan ke SKP China dan bergerak ke merata sekolah, dan akhirnya sekarang saya berada di PPD Melaka Tengah sebagai pegawai yang menjaga sektor pembelajaran bagi unit pendidikan khas daerah Melaka Tengah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada program yang saya jaga ialah program pendidikan khas di SK Malim, dan juga program di sebelah sana lah di SNK Malim. Jadi sekiranya tuan-tuan ada permasalahan dan ada isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan khas, bolehlah berhubung dengan saya, dan mungkin juga ada anak-anak ataupun saudara mara tuan-tuan yang mempunyai masalah ataupun ciri-ciri perkembangan, bolehlah rujuk kepada kita di PPD Melaka Tengah. Mungkin ada perkara yang kita boleh bantu. Sebab tentang dunia pendidikan khas ni ramai yang belum agak memahami apakah itu pendidikan khas, dan sewajarnya peranan saya dan juga sahabat saya Cik Ahmad Yunus bin Mak Selim, kita memberikan penerangan yang jelas tentang program-program pendidikan khas di dalam daerah Melaka Tengah, dan apa yang kita boleh tawarkan kepada anak tuan-tuan dan perempuan. Okey. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sekolah kerana menjemput saya untuk majlis pada pagi ini. Dan saya sebenarnya amat berbesar hati sebab pada majlis
persaraan Tuan Guru Besar, mantan Tuan Guru Besar sebelum ni saya tidak dapat hadir kerana saya diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Melaka, Sektor Pendidikan Khas untuk menghadiri satu program My Future Jobs di Perkeso MITC, dan ini adalah salah satu daripada program yang kita tawarkan kepada murid-murid berkeperluan khas. Bermakna murid-murid berkeperluan khas ini apabila dia tamat saja bersekolah, kita linkkan dia dengan Perkeso dan Perkeso akan matchingkan bidang-bidang pekerjaan yang bersesuai dengan mereka. Ini adalah satu usaha yang kita laksanakan di peringkat jabatan dan juga PPD Melaka Tengah. Okey. Jadi sebenarnya saya tidak bahas sangat panjang. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa atas sokongan yang diberikan untuk program yang dilaksanakan. Selamat datang Cikgu Abu Sama, sahabat. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Abu kerana hadir. Saya pun menunggu-nunggu sebab itu pun waktu majlis persaraan saya minta maaf saya tak dapat hadir Cikgu Abu Saya hanya dapat hadir sekejap saja pada pagi itu dan kemudian saya terpaksa bergerak ke Perkeso MITC uruskan program pendidikan khas di sana. Jadi saya ucapkan selamat bersara. Mudah-mudahan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah melalui apa saya cakap masa-masa persaraan ini insya-Allah. Amin. Okey. Kepada ibu bapa terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas sokongan yang diberikan, atas usaha dan juga galakan dan dorongan yang diberikan kepada anak-anak, termasuk juga sokongan yang diberikan kepada program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan sebenarnya ini yang kita cita-citakan dan harapkan sebab kejayaan anak-anak bukan hanya bergantung kepada sekolah semata-mata, tetapi peranan ibu bapa amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga sebagai ibu bapa, saya ada 7 orang anak yang berumur 22 tahun sehinggalah yang berumur 5 tahun. Jadi saya tahu bagaimana peritnya ibu bapa, macam mana kita nak menghadapi keadaan perbelanjaan, persekolahan anak-anak, masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak pada ketika ini. Dan sebenarnya bila hubungan rapat yang kita dapat bina dengan sekolah, sedikit sebanyak ianya dapat membantu kita bagaimanakah kita nak menangani permasalahan-permasalahan yang anak-anak kita akan hadapi. Ini terutamanya saya juruskan kepada murid-murid tahun 6 yang akan bergerak ke sekolah menengah. Sebab pengalaman saya duduk dalam dunia pendidikan, apabila anak-anak kita berada di sekolah rendah ini, kita nampak anak kita ni tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi bila dia masuk ke sekolah menengah dengan perubahan-perubahan hormon dan juga pembesaran dia yang berlaku, ada isu-isu yang akan berlaku pada anak-anak kita. Oleh sebab itu pemantauan ibu bapa dan juga engagement ibu bapa dengan sekolah amat penting demi untuk kita melihat anak-anak kita ini kalau boleh dia membesar, terdidik dan akhirnya mengikut acuan yang kita nak. Itu yang saya suka tekankan kepada ibu bapa. Jadi kepada murid-murid yang menerima penghargaan pada hari ini, saya ucapkan tahniah banyak-banyak. Usaha lagi untuk pada masa akan datang bagi tahun 6. Mungkin tuan-tuan dan perempuan dah rencanakan anak tuan-tuan tu nak ke mana, sama ada di SADK ke kelas KAA ke, ataupun MRSM ke, ataupun ke sekolah SPP. Kita doalah sama-sama sebab kemungkinan keputusan berkaitan dengan tawaran ini dia akan mula keluar secara berperingkat-peringkat memulai daripada 28 Februari sehinggalah pertengahan bulan Mac. Jadi tuan-tuan yang mana yang ada anak tahun 6 yang akan masuk ke tingkatan 1 bolehlah bersedia dan rajin-rajinlah mendapat info berkaitan dengan pendapatan anak tuan-tuan dan perempuan untuk ke tingkatan 1 yang dijangkakan kita berdasarkan tarikh dia akan dimulakan pada 20 Mac 2023 untuk sesi yang baru. Dan kita di PPD sebenarnya dan jabatan kita agak pening Tuan Mirza sebab apa? Kita di PPD dan juga jabatan kita mula nak gear tu. Kita nak mula gear 1 ni. Tetapi di sekolah-sekolah dia dah mula gear rendah. Dah macam hujung tahun. Itu yang kita rasa macam kita pegawai di PPD agak keliru tentang perkara ini. Tetapi kita mengharapkan supaya takwim kita ni dapat diubah, dianjakkan semula dan kita dapat mulakan balik sesi persekolahan kita ini pada bulan Januari supaya tak ada banyak isu yang
yang timbul, especially yang berkaitan dengan ada ibu bapa yang ada anak-anak di asrama kan, berkaitan dengan pembayaran yuran makan, yuran asrama dan sebagainya. Sebab di jabatan kita akan tutup, biasanya kita akan tutup akaun ini pada bulan Oktober. Jadi bayangkan, sesi anak bersekolah ni masih ada dalam 4-5 bulan lagi. Mak bapak tu masa keluarkan duit untuk bayar yuran asrama dan sebagainya, untuk habiskan bayaran itu. Dan ini isu-isu yang kita cuba tangani di peringkat jabatan, dan mudah-mudahan atas usaha pegawai DKPM dan juga menteri kita yang baru, Senator Fadlina Siddiq ini, mudah-mudahan kita dapat anjakkan semula takvim kita ni ke bulan Januari, supaya isu-isu yang berkaitan dengan persekolahan ini kita dapat tangani dengan lebih tuntas, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah atas mengadakan majlis yang seumpama ini. Terima kasih juga kepada usaha yang tidak berbelah bagi daripada guru-guru kepada sekolah dalam merencanakan dan juga mengadakan majlis seumpama ini, dan khasnya kepada ibu bapa atas sokongan hadir pada pagi ini untuk melihat kejadian anak perempuan dan perempuan sepanjang belajar di tahun ini dan juga sepanjang berada di SK malam ini. Jadi saya rasa cukup itu saja. Jadi dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan sesi 2022-2023 SK Malin. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Umar Rizal.